Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat hujung minggu kepada semua penyokong Red Giants. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dah makan ke belum? Kalau dah makan, Alhamdulillah. Kalau belum makan ni dah pukul 3 ni. Jangan lupa isi perut. Nanti sakit susah pula. Okey guys, selamat menyaksikan One Two Live Show dikuasakan oleh MBI. Layari laman web www.mbiselangor.com untuk informasi terkini oleh MBI. Okey guys, kita dah lama tak go live untuk One Two Live Show. Kalau korang nak tahu, One to Live Show ni segmen di mana kita akan panggil beberapa tetamu jemputan untuk membincangkan tentang topik-topik yang terpilih lah. Dan topik hari ni, topik yang ramai orang pandang remeh, pandang sebelah mata, kata orang mungkin tak penting, tapi sebenarnya benda ni sangat-sangat penting. Nama tajuk ni pun penting. Kalau korang nak tahu tajuk untuk minggu ni, kita akan membincangkan pasal kepentingan rawatan kecemasan dalam sukan. 3 faktor kenapa kita pilih tajuk ni. 1, sebab banyak insiden dalam 2-3 bulan lepas, even baru-baru ni kat Euro pun ada Christian Eriksen, dia rebah time dia bermain. Benjamin Pavard masa France lawan Jerman pun dia cakap dia ada concussion selama 15 saat, tapi tak ada orang pun tolong dia sebab orang tak expect benda tu terjadi. Jadi yang kedua kenapa kita pilih tajuk ni adalah sebab kita nak pupuk kesedaran orang ramai tentang betapa pentingnya rawatan kecemasan ni, dan kita akan kongsikan tips-tips macam mana cara-cara nak bertindak lah jika perkara-perkara ni berlaku sekitar dengan anda. Lagi-lagi ketika anda bersukan lah. Sebab kita tak tahu kan bila benda ni nak berlaku, apa semua benda. Jadi untuk bercerita tentang benda yang serius, jadi kita perlukan pendapat ataupun bantuan daripada orang yang pakar dan tahu pasal benda-benda macam ni. Dan kita akan, kalau korang dah tengok promo poster, korang dah tahulah siapa tetamu kita hari ni. Tapi kalau korang tak tengok lagi, jom kita kenalkan tetamu kita, iaitu Dr. Wazin Wafa, Ketua Sains Sukan untuk Selangor FC, Dr. Jasmiza Kuzairi, Ketua Cawangan Penjagaan Sukan untuk ISN, dan juga kita punya pemain iaitu Safwan Baharudin. Selamat datang semua. Hello. Terima kasih. Sihat Terima kasih jemput. Sihat. Alhamdulillah. Okey, weekend macam ni. Okay, sebelum kita start, kita self introduction dulu lah kot. Mungkin kita start dengan Dr. Wazin dulu. Mungkin ada yang dah kenal atau ada yang tak kenal lagi siapa Dr. Wazin kan. Mungkin boleh kenalkan diri, cerita sikit pengalaman dalam bidang perubatan ke macam mana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya yang mana belum mengenali, nama saya Syed Muhammad Wazin Wafa. Saya merupakan pakar perubatan kecemasan yang kini bertugas di Sultan Ahmad Shah Medical Center di Kuantan. Dan juga saya merupakan Ketua Sains Sukan untuk Selangor FC. Dan sekarang ni dah tahun ketiga bertugas dengan Selangor FC. Selain daripada itu, saya juga merupakan pelatih bagi World Rugby untuk kecemasan perubatan dan juga untuk Asia Rugby dan Malaysia Rugby. Okay. Thank you Dr. Wazin. Dr. Jas, kenalkan diri sikit. Tahu ada nak berkenalan ke macam mana kan? Okay, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya Dr. Jasmiza. So biasanya panggil Dr. Jas lah kat ISN. So saya di ISN dah lama juga, sejak 2009. So lebih kurang dah 12 tahun. So banyak terlibat dengan bola sepak sebelum ni, especially dulu saya tim Dr. Harimau Muda. So banyak bekerja dengan Coach Dato' Ong Kim Swee sejak 2011 SEA Games. Masih lagi aktif dengan bola tahun ni. Sekarang ni saya bersama dengan Squad Project dengan Coach Rusi Chetla. Saya pun dengan Dr. Wazin pun bersama-sama bertugas untuk medical rugby. Kita ada Malaysia Rugby punya medical team. So kami biasa bertugas bersama-sama di Padang lah. So ada sikit sebanyak pengalaman berkenaan bola sepak. InsyaAllah kita akan kongsi bersama-sama insyaAllah. Okay, Saf nak introduce juga ke? Okay, kepada siapa, Assalamualaikum. Kepada siapa yang tak tahu saya Safwan Baharudin, pemain Selangor FC yang berasal daripada Singapura. Alright, itu kita punya tiga tetamu untuk hari ni. Pada anda yang menonton, thank you. Jangan lupa tekan like. Kalau boleh share lagi biar ramai-ramai orang tengok, ramai-ramai lagi dapat belajar, kongsi ilmu sama-sama. Dan kalau anda pun ada sebarang pertanyaan nak tanya, boleh drop. Kalau nak tanya Safwan ke, nak tanya Dr. Wazin atau Dr. Jas, boleh just komen je kat bawah. Nanti kita akan pick up lah few question. So jom kita start kita punya discussion.
So Dok, benda ni penting Dok. So sebelum kita pergi detail tu, saya nak tanya Dok Wazin dulu. Boleh tak explain sikit apa tu rawatan kecemasan dalam sukan, dalam padang especially? General lah. Okey, terima kasih pada soalan tu. So sebelum kita pergi kepada rawatan kecemasan dalam padang, so kita kena tahu semua aktiviti sukan yang ada sekarang ni kebanyakannya adalah sukan kontak. So bila sukan kontak ni dia akan datang dengan risiko lah. So berlainan sukan, berlainan risiko je. So daripada sukan semudah-mudah ataupun yang kurang risiko seperti badminton sehingga sukan yang paling tinggi, for example Formula 1. So setiap sukan ada risiko masing-masing. So kenapa rawatan kecemasan ni penting? Sebabkan outcome daripada kecederaan tu ataupun apa yang akan terjadi pada pemain bergantung pada rawatan yang diberikan pada tahap yang segera lah. So kalau bantuan awal diberikan, outcome tu player tu akan lebih bagus. So sebagai contoh, kita tengok yang baru-baru ni di Euro, Christian Eriksen dia pingsan disebabkan serangan jantung. So andai kata kalau bantuan yang sepatutnya ataupun bantuan segera tidak diberikan, kemungkinan outcome kepada Christian Eriksen mungkin berbeza. Sekarang ni dia hidup, dapat keluar dengan hospital setelah berada lebih kurang 48 jam. So andai kata kalau rawatan ni tidak diberikan dengan betul ataupun dengan orang yang sepatutnya, kemungkinan outcome Christian Eriksen mungkin berbeza lah sekarang ni. So disebabkan benda tu, kenapa rawatan kecemasan itu penting. So secara asasnya prinsip dia adalah untuk kita tidak melakukan lebih banyak kecederaan ataupun do no harm, do no further harm. So kalau sesiapa yang nak berikan bantuan, make sure that you have the right knowledge, and if you give the treatment, pastikan benda tu tidak memudaratkan lagi player. So andai kata kalau kita berbuat satu tu akan lagi memudaratkan, might as well we don't do it at all lah. Alright, thank you Dr. Wazin. Dr. Jas, saya nak tanya, selain macam tadi Dr. Wazin dah cakap ada cardiac arrest, apa lagi antara injury atau apa orang kata, benda-benda lain yang memerlukan rawatan kecemasan ni? Mungkin selain pada cardiac arrest lah. Okay, so macam Dr. Wazin cakap, seperti cardiac arrest, banyak lagi kecederaan lain yang kita perlu well prepare ataupun well equipped lah untuk kita attend kalau ada kecemasan. So saya boleh katakan kecemasan lain yang boleh berlaku kat padang seperti concussion, seperti spine injury atau back injury, ataupun pernah berlaku kes yang ada lightning, kecemasan melibatkan petir, dan kecemasan lain seperti macam fracture, dislocation, benda-benda yang memerlukan cepat, kita attend dengan cepat. So maksudnya apa yang kita cuba sampaikan adalah dalam kes-kes macam ni kita kena anticipate, so maksudnya kita kena well prepare in term of staffing, in term of equipment, semua tu kena berada dalam keadaan yang baik lah. Okay, saya tanya Dr. Wazin dulu pasal concussion lah. Kita bagi detail sikit pasal concussion. Dok, boleh tak explain apa tu concussion lah? Kalau ada orang tak faham apa tu maksud concussion, macam mana dia boleh terjadi? Okay, concussion dalam kata yang lebih ringkas adalah kecederaan kepada otak. Apa yang membuatkan concussion ni mencabar ataupun susah untuk pemain dan juga untuk para doktor merawat ataupun mendiagnose concussion ni, sebab kecederaan tu bukanlah kecederaan fizikal. Bila kita cakap kecederaan hamstring ke, kita cakap tersilih ankle tu, kita boleh nampak ada bengkak ataupun kita boleh nampak ada perubahan color dekat kulit ni semua. Tetapi concussion ni terjadi apabila kita kena tahu otak kita ni selaput ataupun dilindungi oleh kepala kita lah. So apa terjadi bila ada gegaran tu, otak kita akan meriliskan enzim-enzim ataupun bahan kimia di dalam otak yang boleh membuatkan efek. So efek concussion ni bukan hanya kepada fizikal sahaja, tapi dia boleh efek kepada mood, boleh efek kepada kita punya keseimbangan badan, dan boleh efek juga kepada tidur. So kalau kita tengok cerita-cerita concussion ni, dia boleh kiranya dia tak spesifik kepada concussion sajalah. So kalau kita tengok, kalau ada orang kena heat stroke ke ataupun ada orang kepening kepala pun, dia punya simptom lebih kurang pada concussion. Tetapi perbezaan dia, kalau concussion ni tidak dirawat dengan betul,
dia boleh buatkan kesan jangka masa panjang lah, seperti depression yang kita tahu kebanyakannya di US telah terbukti. Banyak pemain MFL long term effect dia after they retire from national football, mereka mengalami concussion, ada yang membuat keputusan untuk bunuh diri, ada yang tidak dapat orang kata sambung kehidupan seperti biasa. So the long term effect of players especially after diorang retire tu nampak tak berkualiti lah. So sebab tu kita kena atasi concussion ni, kita kena rawat dengan betul sebab in the end kita kena protect player kita. Okay, macam Dok cakap tadi, setiap treatment pun perlukan orang kata treatment yang betul lah Dok kan. Contohlah saya tengah main bola, tiba-tiba kawan depan saya berlaga kepala dengan opponent. Lepas tu dia macam pengsan ke, sakit kepala ke, macam apa yang patut saya buat waktu tu? Okay, kalau anda kata tak ada bantuan kesihatan atau bantuan perubatan ketika tu, the first thing is pastikan satu prinsipal dia, pastikan keadaan dia feeling selamat lah sebelum kita memberikan bantuan. Pertama kali kita pastikan diri kita selamat dengan keadaan pemain tu selamat. So anda kata for example tadi Amir kasih contoh kalau berlanggar kepala. Okay, kalau berlanggar kepala, keliling tu tak ada pelanggaran lain ke, tak ada pergaduhan, kita boleh approach player tu. Selepas kita approach player tu, secondly kita tengok respon, sama ada dia berespon dengan normal ataupun tidak lah. So anda kata kalau kita respon dengan betul, the next thing yang kita dapatkan, perlu dapatkan bantuan dengan secepat mungkin. Okay, kalau kita tahu benda tu di luar kita punya capability untuk merawat, di luar keupayaan kita, the next thing we have to do is to get help as soon as possible. So lepas kita dapatkan bantuan, the next thing kita kena tengoklah sama ada dia bernafas dengan normal, sama ada dia punya nadi dia okey, and thirdly baru kita attend pada dia punya kecederaan kepala. So kita kena tahu bahawa selain daripada kecederaan lain tu, kita kena ada benda-benda lain yang kita kena pentingkan dahulu sebelum kita attend kepada kecederaan itu. Sebab kita kena tahu selain daripada, for example, selain daripada terselioh tu, selain daripada concussion, kita kena kepentingkan saluran pernafasan kita dulu sebelum kita attend kepada masalah tu lah. So the next thing apa yang kita buat, kita kena pastikan kalau for example kawan Amirul tadi dah bangun, dia sedar, dia okey, dia boleh berjalan, next thing that we have to do, kita kena bawa dia keluar daripada padang. Kita tak boleh biarkan dia untuk terus bermain. Itu step yang paling penting sekali lah. So siapa yang kita suspect ada concussion, the next thing that we have to do, kita kena lindungi dia, kita kena protect dia dengan bawakan dia keluar daripada permainan. Kita tak boleh teruskan dia bermain. Sebab kalau kita teruskan dia bermain, kita akan dedahkan dia dengan risiko yang lebih tinggi. So sebagai contoh, sesiapa yang ada concussion, risiko dia untuk cedera, untuk sebarang kecederaan adalah 6 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Okay. Tinggi? Itu yang kita, satu yang kita kena elakkan lah. Yang kedua, kita tahu siapa yang ada concussion ni, dia boleh affect judgement and also your thought process. And for example, kita pernah tengok Karius with Liverpool final dengan Madrid, dia ada concussion, kita boleh tengok macam mana affect concussion tu pada dia punya decision making in the game, yang membuatkan Liverpool kehilangan sepatutnya dia punya Champions League yang pertama lah. So kita boleh nampak effect dia lah, macam mana concussion dia boleh buat pada pemain dan juga permainan. Okay, kita tanya Saf pula. Okay, Saf pun main bola, mesti Saf dah pernah mengalami beberapa jenis kecederaan kan, dan tak silap saya masa game Liga Super last time lawan PJ City, Saf injured bahagian kepala kan masa tu, dan Saf terpaksa dikeluarkan dari permainan. Jadi boleh tak Saf cerita sikit experience macam mana insiden tu boleh berlaku, macam mana, apa Saf rasa, Saf nampak gelap ke, Saf rasa pening kepala ke, sakit yang sangat ke, macam mana? Saya rasa sebelum kejadian game lawan PJ City tu, saya rasa itu adalah kali yang ketiga saya rasa saya mengalami concussion. Dan yang baru-baru ni sebelum PJ City adalah lawan JDT. So tapi yang amat beza sangat adalah lawan PJ City, sebab saya rasa yang concussion yang baru-baru ni adalah lagi teruk daripada yang kedua-dua yang saya mengalami sebelum ini. Dan perbezaannya adalah blackoutnya yang saya
dapat rasakan atau terjadi itu adalah semasa saya landing selepas berlaga dengan kepala Prabah. So then it took macam 5 saat lah sebelum saya macam regain consciousness dengan regain awareness. Tapi terlalu sakit dan terlalu pening untuk saya membiarkan itu sajalah, sebab itu adalah satu concussion yang different lah daripada the last 2 concussions yang saya dapat lah. Dan full awareness dan penuh orang kata alertness saya dapat ni regain consciousness bila saya masuk ke dalam dressing room. So agak lama lah untuk dapatkan 100% fokus dan rasa macam you ada dekat tempat tu kerana you rasa macam you lalai. Rasa macam mimpi lah, macam tidur mimpi macam 5-10 saat lah. Dan 5-10 saat bagi saya agak lama lah untuk seseorang untuk regain consciousness lah. So Saf ingat lagi tak lepas Saf dibawa masuk ke dressing room tu, adakah Saf terus di refer ke hospital ke ataupun diorang buat any treatment ke? Yeah, lepas I went down to the dressing room, saya dapat full attention from the doctors lah, and orang bagi tahu yang kita harus pergi ke the nearest hospital lah. So quick shower and then saya straight buat scan lah untuk bahagian kepala. Okay. And then sekarang adakah Saf dah fully recover 100% atau still? Buat masa sekarang saya tak boleh lagi membincangkan tentang situasi saya sebab saya ada a few protocols lah. Tapi untuk concussion it's bukan satu benda yang untuk kita ambil sebagai mudah. Satu benda yang mudah. Orang rasa macam concussion ni adalah benda yang akan blackout untuk masa 10 saat atau 20 saat lah. Tapi jangkaannya begitu sukar lah. The after process, the healing part is tough lah. I can really feel it now because saya dah dapat mengalami kecederaan ini yang kali ketiga ke kali keempat lah. So it's going to be a long process lah, where emotionally lah, bagi saya emotionally agak terjejas lah. Dan saya harap kepada keseluruhan bola sepak di Malaysia dan di mana-mana, we have to take this seriously lah. Okay, good point by Safwan. I would like to add in lah, saya nak tambah sikit point pada Safwan lah. So salah satu masalah kenapa concussion ni tak diberi perhatian ataupun ramai yang tak aware, sebabkan budaya daripada sukan itu sendiri. So sebelum ni kalau kita perasan di peringkat sekolah ke, kalau kita sebagai pemain minta untuk digantikan keluar sebabkan kita injured ke, some of the coaches ataupun jurulatih akan melihat ini adalah satu tanda kelemahan. And lebih-lebih lagi macam concussion ni, kecederaan tu kita tak nampak secara zahir. So bila tak nampak secara zahir tu, it's hard for the coaches ataupun jurulatih ni nak percaya, oh memang pemain ni betul-betul ada kecederaan. And lagi satu yang membuatkan concussion ni mencabar, tak ada satu scan ataupun ujian darah yang boleh membuktikan pemain tu ada concussion. So concussion ni dia punya diagnosis dibuat oleh pemeriksaan klinikal. Bermaksud kita kena tanya pemain tu apakah simptom dia, kita kena buatkan pemeriksaan. Kita tengok kalau kita jangka ataupun kita suspect pemain tu ada concussion, kita terus labelkan dia sebagai possible concussion. So kita tak perlukan apa-apa ujian ataupun apa-apa imaging untuk kata memang confirm concussion. So seperti yang Safwan cerita tadi, kita hantar dia ke hospital tu sebab bukannya untuk kita confirm concussion, tetapi kita hantar dia ke hospital untuk pastikan tiada kecederaan yang lebih serius di otak. Itu adalah sebab kenapa kita hantar lah.
Macam Safwan cakap juga, simptom concussion ni dia bergantung. Berbeza-beza daripada satu pemain ke satu pemain. Ada yang sesetengah tu, dia punya simptom hanya untuk 1 jam. Ada yang setengah jam saja. Tetapi ada yang ada simptom sampai berbulan, ada yang bertahun. Ada yang sampai terpaksa retire from the game sebabkan simptom tu berterusan sampai tak resolve pun. Understand. Nampak tak betapa seriusnya concussion ni. Benda yang tak nampak tapi dia bahaya kat dalam kan. Okay, tu sedikit pasal concussion. Kita move untuk second punya injury pula. Saya nak tanya Dr. Jas, kita sentuh pasal cardiac arrest. Sebab cardiac arrest ni kita dah tengok banyak case dalam sukan, especially bola sepak lah. Dan paling terbaru Christian Eriksen. Dia rebah, player yang kita sangkakan fit gila semua apa kan, tapi dia rebah juga. Jadi saya nak tanya Dr. Jas, boleh explain tak sikit apa itu cardiac arrest dan macam mana dia boleh terjadi? Tadi kita bincang sikit pasal concussion, and then sekarang pasal sudden cardiac arrest lah. So sekarang jadi isu hangat selepas Eriksen collapse. Semua orang jadi alert what is cardiac arrest lah. Sebenarnya sudden cardiac arrest ni sebenarnya memang banyak berlaku, bukan di padang sahaja. Kalau ikut study atau kajian, sebenarnya cardiac arrest banyak di rumah. Sebenarnya 80% pada kes cardiac arrest berlaku di rumah. Tapi apabila dia berlaku dekat kalangan orang yang very fit, very healthy, so benda ni akan menjadi satu isu lah. Apa yang berlaku dengan cardiac arrest sebenarnya? Kalau kita tengok jantung kita ada sistem yang penting. Satu adalah berkaitan dengan kita punya circulation jantung, kita panggil peredaran jantung. Satu lagi dekat jantung kita ada electrical current system, kita punya electrical system. So this electrical system yang menyebabkan jantung kita ni boleh pumping, maksudnya dia punya wiring system. So apa yang berlaku dalam cardiac arrest adalah wiring system jantung bermasalah. Maksudnya ada masalah dengan electrical system of the heart. So, maksudnya tiba-tiba wiring tu dia jadi problem, and then biasanya berlaku tanpa apa-apa warning, tiba-tiba pump dia short sendiri. So apa yang berlaku apabila current tu ataupun conduction system terganggu, terus jantung stop beating straight away, maksudnya jantung terus berhenti berdegup. So apabila jantung berhenti berdegup, menyebabkan tak ada bekalan darah kepada seluruh badan, tiba-tiba dia jadi stop suddenly. So biasanya waktu kejadian akan disebabkan tak ada degupan. So biasanya kalau kita check nadi, dia tak ada nadi. Kalau kita check dia collapse tu, kita tengok tak ada nadi. So cardiac arrest ni biasanya kita selalu kita confuse dengan heart attack. Macam mana cardiac arrest berbeza dengan heart attack? So kalau cardiac arrest ni masalah dia berkaitan dengan electrical system. Kalau heart attack sebenarnya berlaku disebabkan masalah dengan kita panggil circulation system of the heart. Kita tahu jantung ada pembuluh darah yang supply jantung. So dalam heart attack, masalah utama adalah ada block ataupun circulation dia terganggu. Yang blood supply to the heart tu dah block, menyebabkan dia punya pumping tu ataupun dia punya jantung masih lagi berdegup kalau nak comparekan dengan cardiac arrest, tapi dia semakin slow. So cardiac arrest biasanya berlaku memang secara tiba-tiba tanpa apa-apa warning lah. Kalau heart attack ni biasanya dia ada simptom-simptom awal, dia ada berkaitan dengan risk factor, contoh dia ada dia smoker, dia obesity, ataupun dia ada sakit kencing manis, darah tinggi, benda-benda tu menjadi risk factor lah. Tapi dalam cardiac arrest ni biasanya tak ada risk factor yang jelas dan tiada simptom apa-apa. So kalau kajian di US, dia tengok dia buat satu kajian, dia tengok sudden cardiac arrest di kalangan orang muda, orang yang aktif bawah 25 tahun, mereka mendapati 2,000 orang sebenarnya meninggal dunia secara mengejut disebabkan sudden cardiac arrest. Tapi ini melibatkan orang awam yang bukan footballers. Tapi kalau ikut kajian berkenaan dengan footballers, ada satu kajian mendapati dalam 100,000 footballers mungkin akan ada lebih kurang 7 kes kematian mengejut. Dalam 100,000 footballers ada
tujuh orang kes mengejut meninggal. Bagi saya sama ada dia cardiac arrest atau heart attack, bagi saya dua-dua pun boleh berlaku di Padang. Sudden cardiac arrest ni atau sudden cardiac death ni boleh berpunca dari pelbagai kalau dia buat kajian biasanya kalau orang cardiac arrest, contoh dia meninggal, so kita akan melakukan postmortem. So kalau berdasarkan postmortem, kita tengok apa punca cardiac arrest tu berlaku ataupun sudden cardiac death berlaku, biasanya disebabkan oleh masalah abnormality pada jantung tu sendiri. Maksud jantung tu tak normal. Maksud satu yang common adalah dia punya, kita panggil satu tu adalah hypertrophic cardiomyopathy. Kita tengok jantung dia punya muscle tu terlalu tebal, terlalu bengkak sangat, sampai dia punya, kita panggil septum tu dinding tengah tu terlalu tebal. Ini menyebabkan ada obstruction, jantung dia punya keedaran darah tu sendiri dah jadi tak efisien. Itu adalah satu punca utama yang diorang study balik, tengok itu adalah salah satu faktor. Okey, saya ada soalan doktor. Pada yang lain juga yang sedang menonton, kalau ada soalan pun boleh drop kat bawah, nanti kejap lagi saya baca. Soalan saya kat Dr. Jas, saya nak sama juga situasi dia. Contoh saya main bola kat Padang, kalau cerita Euro, Liga Super tu lain lah, dia ada medik standby kan. Contoh saya main bola kawan-kawan malam-malam, petang-petang ke, ada kawan saya kena cardiac arrest, sudden cardiac arrest. Apa antara step-step yang patut saya buat? Mungkin doktor boleh explain cara CPR yang betul, cara buat chest compression sementara nak tunggu medik sampai kan? Okay, so sekarang ni memang macam dekat senario yang bukan lockdown, so kita banyak liga-liga malam, liga-liga sosial kan. So saya dengar banyak juga kes ni berlaku sebenarnya yang sedih sekali, memang tak ada medical personnel, tak ada orang bertugas, ambulans dan sebagainya. So it's good that everyone can learn a bit on CPR punya basic skill lah. So apa yang paling penting bagi saya, let's say kalau ada kawan kita tiba-tiba collapse, sama juga seperti macam collapse concussion, apabila dia dah rebah dan sebagainya, penting untuk orang di situ yang paling dekat dengan dia untuk approach dan tengok respon. Tengok respon kawan tu macam mana. Kalau betul-betul dia memang tak responsif, and kalau kita pandai check nadi, kita check nadi. Kalau tak ada, terus kita jangan hesitate, terus call ambulance atau terus suruh orang terdekat untuk panggil ambulans segera. Lepas dah panggil ambulans, dah dapatkan bantuan, let's say contoh berlaku dekat kawasan tu dekat yang ada AED, boleh ambil terus, suruh kawan ambil AED terus. And then tanpa membuang masa, kita terus buat CPR. Terus buat CPR. So buat masa sekarang ni yang paling sesuai, yang untuk public pelajar kita panggil adalah hands only CPR. Maksudnya tak perlu bantuan pernafasan. So hanya kita menggunakan tangan sahaja untuk buat compression. So maksudnya kita terus mulakan chest compression. Chest compression menggunakan dua tangan, di mana kita chest compression tu dilakukan, kita panggil dengan cepat dan dalam. Maksudnya fast compression, fast and deep compression. So kita target dia punya rate tu dalam 100 ke 120 compression seminit. So maksudnya laju. So tidak perlu melakukan rescue breath lagi kan. Yang penting sekarang ni kalau ikut study adalah chest compression sahaja dan memadai, dan sekiranya ada AED, so AED itu akan membantu untuk kita meningkatkan lagi survival kawan kita tu. Tapi yang penting bagi saya adalah untuk tidak delay. Kalau sebaiknya kita dah tahu dia memang tak ada nadi dan sebagainya, terus memulakan chest compression. And then sebelum kita mulakan chest compression tu, pastikan kita dah call ambulance ataupun dah dapatkan bantuan yang pihak yang perubatan lah. Dok, cara tangan untuk buat compression tu macam mana? Nak pegang kat bahagian mana ke apa kan? Kan buat 200 pump tapi kat bahagian yang salah kan? Okay, so biasanya kita ambil di bahagian tengah dada. So tengah dada biasanya kita ambil, kita sebaris dengan kita punya nipple line. So di tengah-tengah, macam di tengah-tengah lah. Tengah macam tu position dia. Dan kita buat macam tu. Maksudnya ni compression. Macam ni tangan. Okay. So biasa nanti Dr. Wazin boleh tambah sikit. Wazin kecemasan tu.
Yang tu yang kita boleh tu lah. Maksudnya betul-betul dia kita ambil nipple line di tengah-tengah, compression. So pastikan elbow dalam keadaan straight lah biasa untuk dapatkan power sikit. Biasanya orang yang tak biasa lakukan CPR biasanya dia tidak menggunakan berat badan dia untuk melakukan compression. So maksudnya dia guna tangan sahaja, so biasanya itu akan menyebabkan dia cepat penat lah. So alright. Alright, ada soalan saya nak tanya, mungkin Dr. Wazin atau Dr. Jaz boleh jawab lah, dari saudara Haris Adam. Dia tanya, apa cadangan doktor sebagai langkah awal ataupun tindakan kepada semua pasukan liga dalam Malaysia? Tak kira semasa perlawanan ataupun bukan perlawanan. Maksudnya dari segi medical kot, apa langkah awal setiap tim kena prepare? Okay, saya cuba jawab soalan tu dulu lah. Okay, terima kasih Haris untuk soalan. So, whenever we talk about medical preparation ataupun persediaan untuk perubatan, first kita kena plan dulu. Okay, kita ada persediaan sebelum event, the pre-planning of an event. So, bila kita tengok apa yang kita kena plan, ada 4 benda yang kita kena perhatikan lah. Pertama, apakah resources ataupun apakah bantuan-bantuan yang kita perlukan dari segi struktur. For example, any facility yang kita perlukan, perlukah kita bantuan daripada segi personal? Kita perlu, adakah kita ada doktor-doktor ataupun ada fisio-fisio yang ada ilmu yang cukup? Yang ketiga, macam mana kita nak communicate? Yang keempat, kita ada peralatan ataupun equipment yang cukup. So 4 benda ni kita kena ambil berat lah. So untuk before preparation tu, first kita kena make sure education, training and education. So training and education, satu, kita kena make sure sesiapa yang bertugas ataupun sesiapa yang mengambil tugasan untuk menjaga pasukan, mereka tahu untuk memberikan basic life support. Okay, basic life support ni bukan hanya untuk fisio, bukan hanya untuk doktor. So bila cakap untuk basic life support ni, it should be everyone. Daripada coaches, daripada pemain, kalau parents untuk sukan-sukan community, parents pun kena ambil roles juga. Dan yang paling penting, dan juga yang saya rasa yang boleh memainkan peranan yang paling penting sekali adalah referee. Sebab kita tahu referee memainkan peranan yang paling penting in term of detection and also recognition. So bila kita tengok pasal sudden cardiac arrest, the first thing yang kita tengok dekat dalam chain of survival adalah early recognition. So kalau kita tak recognize keadaan tu early, kita tak boleh mendapatkan bantuan yang cepat, kita tak boleh belikan rawatan yang cepat. So that is the first thing. So for you to recognize sesuatu keadaan tu dengan keadaan yang pantas, you have to know what is the situation. So tak kenal maka tak cinta. So kalau kita tak pernah tahu, tak tahu apakah sistem-sistem orang sudden cardiac arrest, tak bolehlah mendapatkan rawatan yang cepat. So that is the first one. So yang kedua adalah, second one kalau kita tengok dekat chain of survival is call for help. So kalau kita dah detect awal, second is to call for help as soon as possible. Again, dekat masa Euro demonstrated well by the referee. Dia nampak Eriksen jatuh. So you can see that dia punya captain first response, dia panggil referee panggil for help. Sebab dia tahu bentuk kecemasan. So lepas dia panggil for help, and the next one is, macam Dr. Jaz cakap, is early CPR. So CPR tu sekarang ni tengah pandemik, maybe ada kekangan dari segi untuk memberi latihan. Tetapi benda CPR ni amatlah mudah untuk dia orang baring dekat atas lantai tak bergerak, anjing tu terus akan jam buat CPR. So skill ni amatlah mudah, kalau anjing pun boleh belajar, untuk kita sebagai manusia amatlah lagi mudah. So apa yang boleh saya cadangkan untuk yang ramai, so bolehlah pergi ke YouTube, boleh tengok basic life support ataupun cara-cara untuk buat CPR, and dia boleh explainkan dengan lebih mudah dengan lebih ringkas macam mana nak buat. So kalau kita belajar online, kita perlukan masa lebih kurang 8 jam untuk belajar. Your time, gunakan 8 jam tu dengan dengan sebaiknya, and hopefully skill tu boleh dapat. InsyaAllah after MCO, bila dah boleh training face to face, bolehlah join banyak ya, ada program-program ataupun kursus-kursus untuk basic life support ni. Alright, saya nak tanya Safwan ni. Safwan dah banyak gila dengar ni. Silap nanti Safwan boleh buat medik dalam padang. Okay Saf, dalam padang kan main bola selalu, apa antara injury yang mungkin Saf tak alami tapi Saf tengok yang macam Saf macam wow tak boleh lupa sikit lah tengok injury tu depan mata kan? Actually one
for me, and one is my close friend lah. I think AFF 2014 in Singapore. Syadan Sulaiman lah. Sorry Dan, I have to share this, but I think dia berlaga dengan Khairul Amri, same teammate during a corner. Lepas tu Khairul Amri landed dekat kaki dia, so his ankle actually fractured lah. So it went pusingan ke arah yang tak disepatutnya lah. So so agak ngeri lah sikit. Itu agak ngeri lah. So and then for me, I mengalami compartment syndrome dekat belah kaki kanan saya. So saya rasa tak ramai tahu, and the scar is forever. Jahitan dia di sana sampai bila-bila, and agak ngeri sebab the blood pumping cannot go anywhere. So dia agak sakit sebab tarik kulit awak. So itu adalah satu kecederaan yang saya mengalami pada masa tahun 2012. Saya boleh tunjuk kalau semua seksi tu, jangan tunjuk. So itulah. Okay, antara yang experience Saul lah. Yes. Ada satu soalan saya perasan tadi. Ni dari Zen Otix. Ni mungkin Dok Just boleh explain kot. Dia tanya, kalau kaki terseliuh, apa treatment yang boleh kita buat bagi recovery cepat kalau kaki terseliuh? Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tambah sikit mengenai boleh. Tadi soalan yang pasal apa? Pasal apa yang kita boleh lakukan untuk preparation and so on. So satu yang penting bagi saya, macam Dr. Wazin cakap, bagi saya adalah to create this awareness and understanding among all the coaches and the management in the club. So maksudnya semua coaches dan management di club faham dan aware mengenai kepentingan sport concussion, and also cardiac arrest in athlete satu. So maksudnya education di kalangan setiap barisan management, coaches dan juga pemain sangat penting. Yang ketiga saya nak mention pasal medical check-up, medical screening. So maksudnya setiap atlet bertanding atau pemain memang akan menjalani ujian saringan setiap tahun sebelum season, memang akan buat screening dan sebagainya. Even dengan screening macam ni pun sentiasa akan ada case juga. So maksudnya dengan mungkin Eriksen pemain yang elite dan sebagainya, mesti dia dah lalui all this assessment dan sebagainya. So tapi what we can learn from this is to make it more, maybe in the future kita kena buat this assessment a bit more thorough dan sebagainya, bergantung pada risiko. So macam di ISN juga kita buat assessment pada semua atlet. In certain cases banyak kita hantar further orang kata check up by cardiologist lah. Cardiologist akan kita engage very frequently untuk make sure atlet kita selamat untuk bertanding. Yang terakhir sekali berkenaan emergency plan in venues. Maksudnya kalau contoh kat stadium atau sebagainya, kita di venue pertandingan, even sewaktu training, pasukan sentiasa kena ada emergency plan. So let's say kalau berlaku apa-apa dan sebagainya, dah ada plan untuk kita dapatkan rawatan atau memastikan atlet yang bertanding dalam keadaan yang selamat lah. Ini in term of staffing, berapa orang, doktor pakar kena ada ke tak, and then equipment dan sebagainya, benda-benda macam ni. Kadang-kadang saya tengok di Liga Malaysia mungkin kita masih lagi mengambil mudah ataupun kita terlepas pandang lah. So bagi saya in the future mungkin kita boleh look into this. Actually pihak ISN, FAM dan Medical Rugby dalam perbincangan awal untuk kita mengadakan satu guideline berkenaan sports concussion, untuk kita pastikan kita punya awareness dan kita punya kita panggil education terhadap setiap medik pasukan dan venues lebih dalam tahap yang baik lah pada season-season akan datang.
Okay, so balik pada soalan berkenaan ankle injury. Soalan tadi dua orang dah tanya ni, seorang lagi baru tanya. Dia cakap kalau terseliuh apa treatment boleh buat untuk bagi cepat recovery? Ramai orang terseliuh time PKP ni. Oh ya ke? Okay, mungkin ramai buat tabata kat rumah ni. Okay, so biasanya ini adalah ankle kecederaan yang sangat-sangat yang common di kalangan orang bersukan maupun orang yang kurang bersukan. So biasanya kalau ankle ligament, ankle injury biasanya melibatkan kecederaan pada ligamen. So kecederaan pada ligamen sekiranya kecederaan itu baru atau acute yang baru berlaku, so apa yang terbaik adalah untuk memastikan kita memberi masa yang sebaiknya untuk ligamen tu recover. So badan kita kalau otot atau ligamen semua boleh ada kapasiti untuk pulih secukupnya lah. So biasanya kalau ankle ligament secara kasarnya biasanya kita ada grade 1 injury, maksudnya ligament tu sedikit sahaja damage. Grade 2 biasanya ligament tu ada macam partial tear, macam separuh. Dan grade 3 yang betul-betul prap, yang bongkak besar tak boleh bijak. Itu grade 3 biasanya. So itu biasanya grade 3 ligament koyak. So biasanya kalau grade 1, grade 2 ni biasanya treatment awal adalah kita cuba protect injury tu, maksudnya dengan pakai tongkat atau kurangkan pijak, kurangkan aktiviti. And then langkah-langkah lain seperti kita restkan dia, kita icekan dia, apply ice. Maksudnya ice ni dalam masa 2 minggu pertama selepas kecederaan tu kita gunakan ice untuk kurangkan bengkak. Apabila kita kurangkan bengkak, kita akan dapat balik movement asal ankle tu, yang penting lah. So bagi saya, once bengkak tu kita dapat kontrol dengan baik, so movement kita tak terganggu banyak, dan lepas tu kita dapat progress dengan lebih cepat. And then seterusnya barulah kita panggil, kita kena buat strengthening sikit untuk kuatkan ankle tu, dan kita kena latih balik balance function of the ankle. So overall biasanya kalau grade 2 ankle sprain, kita ambil masa dalam 4 minggu juga baru dapat that feeling macam dia much better. Tapi kebanyakan ankle injury yang saya tengok dia akan jadi niggling injury. So dia tak akan rasa completely 100% sakit tu hilang. So biasanya dia akan ada niggle, masa ada pain sikit-sikit, discomfort. Benda tu agak biasa. Sampailah ankle kita dah kuat balik, dia punya strength, dia punya balance dah bagus. After 3 to 6 months baru dia akan rasa lebih selesa balik lah macam dulu-dulu. Alright, mantap. Saf, saya nak tanya sikit lah Saf. Macam Saf dah ada beberapa injury, ada kat kepala, ada kat kaki. Bila Saf come back, ada tak perasaan trauma tu? Macam contoh Saf nak challenge ball kan, macam alamak nanti takut kena sekali lagi ke macam mana ke kan. Tapi nak tak nak kena buat juga. Macam mana Saf buat tu? Yelah, benda yang tak agak mudah untuk comeback ke training sebab especially dengan injury kepala lah bagi saya. Tapi dengan you will know how to handle the situation. I tak boleh discuss further because setiap orang ada dia punya kelainan lah. So dengan how you want to approach the next step to come back is semua ada dalam diri awak. So you really need to you kena jujur lah dengan diri you. How fit are you, or you betul-betul ready ke tak 100% untuk get back to the field, and that is most important lah. Before going back, you nak kena assess diri you supaya you ada that self-belief lah. Self-belief to overcome you punya last injury, and it's not going to be easy. Dia bukan ada satu benda yang mudah, especially macam head injury atau fractured, especially fractured lah, dengan ACL lagi. So you mesti akan pull out lah a few challenges lah. You akan selalu macam 50-50, and slowly I seen my friends, my teammates, how they overcome is over the next few months lah. And we as players, kita sebagai satu pasukan, kita harus memberi full sokongan lah kepada pemain itu, and moral support
it's always important lah to give them that little bit of confidence to be back 100% and hopefully dengan satu challenge dekat you rasa confident, and then the next challenge you rasa macam okay, I think saya dah ready lah untuk beraksi di padang. So yeah. Macam Dr. Wazim pun ada mention tadi, sebenarnya jadi player ni susah juga kan, sebab orang ingat kita macam pura-pura sakit, apa tak nak main kan semua. Dan dalam masa yang sama juga macam player pun kalau dia injured, dia pun rasa macam dia nak all out untuk team dia kan, betul tak? So macam dia selalu stuck in between lah players ni kalau dia injured. Orang macam player ni sikit-sikit injured, tapi sebenarnya kita nak cuba all out 100% semua kan. Sebab tu Amirul, it's important for the club, sebagai satu club ataupun association, kita kena perlukan ataupun kena provide the best medical support for the team. Sebabkan dia macam ni, in term of psychology of the player, for example, kalau saya adalah pemain bola, saya akan lebih memberikan effort 110% if I know that people around me are capable of taking care of me. So for example, kalau saya main sungguh-sungguh, kalau saya injured, saya tahu if I got injured, ada orang yang layak ataupun orang yang terbaik untuk jaga diri saya. So barulah confident player tu ada. So for example, if you are a good player tapi support daripada club tu tak cukup, for example main macam biasa, tapi lepas injured tu orang yang untuk jaga penjagaan dari segi injury tu tak ada. So kita daripada player ni pun, kalau kita nak kasih nak all in masuk tackle pun, nak go 100% pun, nak push for the ball pun, kita akan ada perasaan takut tu lah. So dari segi administration, saya rasa amatlah perlu untuk semua club to take the importance of having a good medical support in your team. Alright, saya rasa kita pun dah borak, discuss dekat 30-40 minit dah. Saya rasa memang banyak agak ilmu yang kita dah share. Saya sebenarnya suka sebenarnya banyak benda yang saya belajar. Kalau boleh saya nak cerita, nak borak lagi, tapi sampai esok pun tak habis kan kalau nak cerita kan, sebab banyak jenis injury kan. Saya rasa kita wrap up kat sini dulu. Kita dah discuss pasal concussion, pasal cardiac arrest. Para doktor pun dah share cara-cara buat basic lah. Kalau injured ankle apa nak buat, kalau ada cardiac arrest kat padang apa nak buat, nak contact siapa, kalau ada concussion macam mana nak buat. Macam Saf pun dah share juga experience dia, injury, go through injury, comeback semua. Semoga yang menonton dapat manfaat lah daripada program yang kita orang buat petang ni. Kita harapkan semua pemain-pemain amatur, even coach, professional player, mana yang terlintas tengok semua ni dapat ambil lah apa-apa input yang boleh ambil. Doc, any last word dekat pemain ataupun fans-fans tentang kesihatan? Okay, saya dulu kan. Okay, so first bagi saya untuk pemain-pemain amatur yang contoh kita main kat liga-liga atau bermain sendiri-sendiri, yang penting adalah kita kena mengetahui condition badan kita. Maksudnya kita know your body, listen to your body. Let's say badan kita bukan dalam keadaan baik, so cuba untuk avoid perkara-perkara yang mungkin menyebabkan stres pada badan lah. Let's say kalau and then satu yang penting adalah di kalangan masyarakat adalah kita ambil mudah mengenai keperluan melakukan medical check-up. Even kita bukan atlet ataupun bukan professional atlet, bagi saya penting untuk kita yang kita panggil weekend warriors lah, tiap-tiap minggu main bola kalah pemain pro tapi kita tak buat medical check-up, kita tak tahu condition badan kita. So tak salah ataupun sangat digalakkan untuk setiap tahun buat medical check-up. Kita tahu condition badan kita macam mana lah. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku pada badan kita sampai kita detect. Alright, Dr. Wazin, any last word to all players, amateur atau professional football teams regarding kesihatan? Sama juga. I think saya pun nak mendekatkan apa yang Dr. Jas cakap tadi lah. So before you join any activity, please make sure you know what is the risk. Risk permainan tu and risk to yourself. Okay, so sekarang ni kita tengok trend kebanyakan banyak yang menceburi bidang-bidang sukan yang baru masa PKP ni. So hopefully that you can learn or you can learn more about the sports, and secondly you can learn more about your body. Sebabkan kalau kita tak tahu tu, kita akan terdedahkan diri kita dengan pelbagai risiko lah.
And yang last kali, please stay safe during this PKP. Please ensure that you maintain your social distancing, your physical distancing. Pakai mask di tempat yang terbuka, dan yang mana yang belum mendaftar untuk vaksin, sila daftarkan diri untuk vaksin lah, untuk COVID-19. Okay, Saf, last word untuk rakan-rakan teammate atau saudara mara tentang kesihatan dari Dr. Safwan. Like what Dr. Jas dengan Dr. Wazir cakap, medically dengan also you nak tahu yang apa you lakukan itu sentiasa ada risiko lah. Tapi bagi saya, orang amateur ni ambil benda ni sangat mudah. Example macam they don't do a proper warm up and that is very important for you to get that heart rate going before you masuk dalam padan tu adalah satu benda yang sangat penting. High intensity. So before you do everything or anything, you nak cycle ke, you nak do a slow jog ke, get that heart rate going first slowly, and then baru you push your intensity Jangan selalu coaches cakap macam kau belum warm up, kau nak pergi shoot, nanti hamstring koyak ke apa, then it's going to be another issue. So apa yang kita buat ni selalu ada risiko dia. Macam start kereta juga, kita selalu pagi start kereta, we take few minutes before kita drive off. So it's the same lah for any human being. Kita harus panaskan diri kita, get our nutrition right, makan yang betul, drink lots of water, and that is also a few methods that we can actually take. So kalau apa-apa jadi pun, you sebagai manusia tahu yang you dah buat yang terbaik. So betul. Dengar tu guys, professional player pun warm up. Korang yang amatur ni kalau malas warm up, tak tahulah nak cakap macam mana lagi. Okay guys, thank you so much pada yang menonton, yang komen, yang share, yang like, yang tanya soalan semua. InsyaAllah kita akan buat lagi sesi-sesi macam ni untuk sesi share ilmu akan datang. Dan kalau korang rasa apa-apa injury atau kita orang nak bincangkan topik akan datang, boleh drop komen. InsyaAllah nanti kita bincangkan. Kalau rasa topik korang suggest tu okay, kita orang akan buat untuk next session. Okay, thank you Doc, thank you Saf, thank you semua. Kita dapat untuk ini. Kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga jarak semua. Teruskan follow social media Selangor untuk update-update terkini. Assalamualaikum, selamat hujung minggu.